Apa kabar murid-murid? Kita sambung lagi pembelajaran kita untuk minggu terakhir sebelum cuti ke Hawaii. Kita akan belajar entity dan attribute. Tajuk kita ialah entity dan attribute. Entity dan attribute. Kalau kita tengok di sini, huraian di sini, dia agak panjang. Agak panjang. So kita ambil satu sajalah. Komponen. Ini adalah komponen dia. Dalam pangkalan data mesti ada entity dan attribute. Entity di sini. Kita ambil contoh. Ini contoh dia. Contoh entity. Diwakili dengan simbol segi 4. Ini dua yang penting. Contoh orang, tempat, dan benda. Kalau orang contohnya murid, guru. Kalau tempat contoh sekolah. Bank, ini entity lah. Sekolah, bank. Kalau benda contohnya kalau perpustakaan, dalam itu adalah buku. Kalau bank, dia ada duit dia kan. Itu adalah benda. Attribute. Kita tengok attribute. Ini entity. Attribute di sini ialah menerangkan entity ini, yaitu ciri-ciri entity. Kemudian dia dalam bentuk bulat dan bujur. Nanti coba tunjukkan macam mana. Ingat, attribute adalah menerangkan ciri-ciri entity. Yang lain cikgu terangkan apa maksudnya. Ini contoh dia. Ini contoh. Tadi ialah orang kan. Salah satu contoh di sini ialah murid. Murid dia mempunyai ciri-ciri apa? Dia mesti ada nama. Lepas itu biasanya dia ada ID. ID di sini contohnya dalam kehadiran sebenarnya nama dia sekarang ada satu ID ID pelajar. Ataupun IC. Tapi sebabkan kita di sini tak boleh jadikan sebagai ID IC sebab ada pelajar yang tidak ada IC. Nanti cikgu terangkan apa maksud ini. Tarikh lahir, kelas dia belajar apa, kelas mana, nama bapa, nama ibu. Semua ini adalah attribute. Yang menerangkan murid. Satu lagi mungkin tambah lagi alamat, dia boleh banyak lah. Alamat. Kemudian jatina dia, laki perempuan. Itu ialah ambil contoh ni. Ambil contoh ni. Salin contoh ni lah. Ingat, ini ialah segi 4 tepat bukan segi 4 sama. Kemudian ini adalah bujur. Anak ini, garisan ini tak ada anak panah. Itu ialah entity. Ini pun entity. Murid, guru, peralatan. Ini contoh. Contoh entity. Murid, guru, peralatan. Ini adalah lakalan dia. Peralatan di sini contohnya komputer. Ini satu contoh lagi lah. Tadi kita belajar entity ialah murid, guru. Lepas itu 1 tambah 1 lagi komputer. Itu pun satu peralatan. Komputer. Dia ada jenama dia sendiri. Ada model dia. Buatan dari mana. Nombor siri dia pun ada nombor siri. Setiap komputer ada nombor siri dia sendiri. Selain macam pen pun ada. Pen, duit pun ada duit nombor siri dia. Tapi kita jarang perhatikan kan. Duit RM1. Coba tengok. Ada nombor siri dia. Tak ada nombor siri yang sama. Kalau sama maksudnya duit itu bukan original. Itu ciplak punya. Duit palsu. Biasanya orang yang buat 100. Duit 100 lah.
Ini contoh, boleh ambil contoh nih. Oke, ini adalah entity. Warna itu tak penting. Yang penting adalah bojo. Oke, satu lagi contoh di sini. Contoh kedua. Oke, pekerja. Makanan. Makanan pun sendiri ada attribute dia. Kalau dia sebenarnya pun ada siri makanan, nombor siri dia. Jenis makanan dan harga. Kalau pekerja, dia ada alamat dia, nama dia, nombor telefon dia, IC dia, nombor pekerja dia pun ada. Itu contoh-contoh contoh-contoh entity ya. Oke, di mana? Di kantin sekolah. Oke, tempat persekitaran sekolah, dia ada pekerja, dia ada makanan ya. Oke, kalau ikut di sini. Di sini huraian panjang-panjang ya. Oke, kita tengok gambar aja nih. Ini dalam bentuk jadwal. Oke. Ini semua ini kita panggil sebagai attribute ataupun laju ataupun medan. Ini penting. Nama-nama macam ni ya. Akan ditanya dalam ujian nanti. Oke, attribute inilah laju. Ini panggil laju ataupun medan. Oke, ini adalah record. Oke, ini adalah record. Oke, ini satu record. Oke, record pertama, record kedua, ini satu record lagi, 2, 3 record, 4 record. Oke, semua record ni maksudnya mengandungi semua attribute itu satu record. Boleh faham ya? Oke. Di sini ada 4 record. Oke, ada berapa attribute? 1, 2, 3, 4, 5, 6 attribute. Oke, ni faham kan? Kalau tak faham boleh tanya. Oke, semasa kita bincang dalam WhatsApp ya. Oke, contoh di sini. Ini semua ini adalah attribute. Semua ini adalah attribute. Kemudian ini adalah record. Ada berapa record? Satu record. 2 record. 2 record ni. Satu lagi. Oke, cikgu tak dapat warnakan ya. Ni semua ni satu record. Oke, satu record lagi. Semua ada 4 record lah. Attribute ada berapa? 4 juga. Oke. Sekarang kita masuk topik ini. Oke, topik akhir sebelum kita berakhir cuti kita. Bermula cuti ya. Oke, kekunci prima. Ini yang tadi cikgu sebut tadi. Kenapa IC tadi pelajar tak boleh jadi sebagai kunci prima? Sebab ada pelajar yang tidak ada IC ya. Walaupun tak banyak, tapi dia menyebabkan kita tak dapat jadikan IC sebagai kekunci prima lah. Oke, pasal kekunci asing. Oke, ini penting lah ya. Oke, kita tengok. Kekunci prima dan asing. Oke, dia adalah unit. Oke, salin ini ya. Dia adalah nilai unit. Unit maksudnya di sini nilai itu tidak berulang. Dia hanya seorang saja. Contohnya nomor kereta. Nomor kereta adalah nilai unit ya. Dia tak ada 2 kereta di Malaysia ni yang contohnya kereta anda ialah QMQ kan. 8939. So tak ada lagi kereta yang memulai dengan QMQ 8939 ya. Kalau 8939 adalah, tapi nombor belakang depan tu dia berbeza sikit. Mungkin QMR, QMT, QMA adalah. Tapi kalau semua sekali sama QMQ 8939 memang tidak ada. Okey. Tidak boleh mengandungi data berulang. Ini yang tadi cikgu sebutlah. Tidak boleh sama. Dan ini penting lagi, tidak boleh jadikan kosong. Mesti ada isi ya. Benar kan ada isi bolang ke apa kan? Mesti ada isi ya. Kalau tidak, dia tak boleh tekan next kan. Okey, ini fungsi dia. Apa tujuan kita perlu ada kunci prima? Untuk mengenal pasti record. Okey, mengenal pasti record lah. Okey, satu. Ini setiap entity. Dia sekurang-kurangnya ada 1,
kunci primer. Setiap entiti ada satu kunci primer. Contohnya pelajar, dia ada ID pelajar. Itu satu contoh kunci primer. Oke, kunci asing. Kunci asing. Oke, ini ayat penting. Attribute. Oke, nanti coba terangkan. Kalau dalam jadual. Kalau ikut ayat macam ni susah kita nak faham. Attribute yang merupakan kunci primer bagi satu jadual hubungan yang lain. Nanti coba terangkan apa maksud ayat ni. Oke, ambil saja kamu salin ni. Nanti coba terangkan. Oke, apa fungsi attribute asing? Oke, ini fungsi dia. Mengaitkan dua entiti. Okay, yang mempunyai hubungan. Oke, coba terangkan nanti ya. Ambil nota ni dulu. Oke, ini kepentingannya. Apa kepentingan? Ini ya. Elakkan pertindih. Ini supaya kita dapatkan pastikan tidak ada pertindihan, tak ada orang yang sama lah. Okay. Memberi nilai unik. Okay. Setiap unit nilai dia unik. Tidak boleh bertindih lah, tidak boleh berulang. Okay, ini satu lagi jimat ruang. Ini jimat ruang memori komputer. Oke, ini kemudian kita akan belajar apa maksud memelihara integriti data. Oke, coba cakap di sini pun panjang cerita dia. Oke. Ini penting lah. Biasanya kita letak di medan pertama lah. Oke, biasanya yang pertama. Oke, nanti kita tengok. Ini contoh. Ini medan lajur peta. Ini panggil lajur kan. Lajur 1, lajur 2, 3, 4, 5. Lajur ataupun kita panggil sebagai attribute. Ini. Oke, boleh salin ini. Kamu labelkan. Ini kunci primer. Kunci primer. Semua ini adalah attribute. Kalau macam ni tengok, itu adalah record. Oke, kita tengok satu lagi. Ini ialah kunci primer. Oke, ini adalah attribute. Oke, mana kunci asing? Ini ada maksudnya tadi. Ayat tadi. Ayat tu cakap apa tadi? Attribute yang merupakan kunci primer bagi satu hubungan lain. Ini ialah kunci asing. Okay. So, boleh ambil jadual ni. Okay, kamu labelkan. Ini kunci asing. Ini kunci primer. Ini kunci primer. Ini adalah ayat yang lain ialah kunci asing yang duduk di jadual lain. Itu adalah kunci asing. Okay, kenapa dia perlukan ni? Sebab kita nak hubungkan dia. Okay. Ayat di atas tadi kan. Ada nampak tak? Ni. Mengaitkan dua ataupun lebih entiti yang mempunyai hubungan. Kita nak kaitkan dua ni. Okay, dua ni. So, ruang jadual ni sudah link lah. Okay, kalau kita buang murid ini. Okay, murid di sini dia pun buang. Itu dipanggil sebagai integrity data. Okay, contohnya anda beli barangan di Shopee kan. Barang tu kalau sudah jual. So, dia pun masuk ke dalam jadual jadual jualan. So, itu satu pangkalan data yang sangat complicated dalam Shopee. Okay. Boleh labelkan, boleh salin ni. Ini mungkin tak perlu tulis semua. Okay, tulis satu, kamu setakat tulis satu contoh cukup lah. Satu contoh. Tapi kamu labelkan itu adalah record. Record, ini semua attribute. Attribute. Lepas itu labelkan ini kunci primer, ini kunci primer, ini kunci asing. Kemudian di sini mana adalah entiti dia? Ini entiti. Butir murid, butir penjaga. Ini ialah entiti. Boleh labelkan lah. Okey, boleh labelkan. Okey, ada lagi. Okey, itu sahajalah pembelajaran kita ini selepas kita buka sekolah nantilah. Okay, selamat hari gawai.